A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah sebagaimana yang dijanjikan, sekali lagi kita bertemu pada pagi ini dalam siri kuliah Riyadhus Salihin, anjuran Masjid Batu 16 Rawang dengan kerjasama Pertubuhan Ikram Malaysia kawasan Hulu Selangor. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk menekuni, memahami dan seterusnya mengamalkan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, waalaikumsalam Hanis, ahlan wa sahlan. Sila war-warkan dan share supaya lebih ramai sahabat-sahabat kita yang mendapat manfaat, insya-Allah. Ya, apa yang baik kita ambil sebagai pengajaran, dan apa yang tidak baik itu bukan daripada hadis Nabi, tapi mungkin daripada penyampaian saya lah mungkin, ya, atas kelemahan dan kekurangan diri saya. Okey, insya-Allah kita hari ini akan sambung kuliah 2 minggu lepas, ya. Kuliah ini kita adakan 2 minggu sekali. InsyaAllah kita akan sambung. Ya, waalaikumsalam. Dr. Hani kita ni dari Kelantan ke Kuantan tu? Sarapan minda. Oh itu Haji Nahar, ahlan wa sahlan. Okey, insya-Allah kita sambung kuliah 2 minggu lepas, ya. Kuliah ini kita adakan 2 minggu sekali. Masa sebelum PKP kita memang buat secara fizikal lah, ya, di Masjid Batu 16 Rawang, tapi disebabkan keterbatasan pergerakan kita, alhamdulillah Allah bagikan kemudahan untuk kita teruskan juga kuliah secara atas talian, alhamdulillah, ya. Dan mudah-mudahan dengan ini lebih ramai yang dapat mengikutinya lah, sebab boleh ikut sambil-sambil buat kerja kat rumah saja, kan. Tak perlu keluar. Okey, insya-Allah. Tanpa membuang masa, saya akan sambung tajuk perbincangan kita daripada kitab Riyadhus Salihin ini ialah tajuk as-sidq, tajuk benar. Benar. Dan hari ini adalah hadis yang ke-6. Kira hadis terakhirlah dalam bab ini, ya. Hadis ke-6 ini an Abi Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, aslama amal fathi wa abuhu min sadati Quraisy jahiliyatan wa islaman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-bay'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima, wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima, muttafaqun alaih. Okey, insya-Allah hadis ni diriwayatkan oleh Abi Khalid, namanya Hakim bin Hizam. Ya, Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Nama Khuwailid tu tak asing lah, ya, ayah kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Maknanya Hakim ni anak saudara Khadijah radhiyallahu anha, ya. Ayahnya Hizam bin Khuwailid. Dikata di sini aslama amal fathi, ya.
Hakim ni sebenarnya seorang yang sangat bijak, ia terkenal dengan seorang yang sangat bijak dan rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta Khadijah. Ialah Khadijah mak saudaranya kan. Rapat sejak zaman jahiliah lagi. Beliau lebih tua daripada Rasulullah kalau tak salah dalam 5 tahun ya. Tapi bayangkan masuk Islam masa Fatu Makkah, kalau nak kira kebijaksanaan dia, rapatnya dengan Khadijah, rapatnya dengan Rasulullah tu, kita bayangkan mungkin dia antara yang terawal lah kan. Tapi itulah hidayah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Dia masuk Islam masa Fatu Makkah, dan kita tahu masa Fatu Makkah tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keistimewaan kepada para pemimpin Quraisy ni. Ya, termasuklah hakim ni kan. Rasulullah kata siapa yang masuk Masjidil Haram dia selamat, siapa yang kunci rumah dia selamat, siapa yang tak sempat nak balik rumah nak masuk masjid, kalau dia berlindung di rumah Abu Sufyan selamat, dan termasuklah kalau dia masuk dalam rumah hakim pun selamat. Itu satu penghormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat-sahabat, bijaknya hakim ni, di mana dikatakan bahawa di Mekah tu kan ada Darun Nadwah. Darun Nadwah ni orang kata apa, dewan perhimpunan pembesar-pembesar Quraisy lah ya. Biasanya untuk layak masuk Darun Nadwah ni, mereka yang dah dewasa, kira dah matang ya, dah berumur 40 tahun, baru mereka boleh jadi ahli Darun Nadwah ni. Jadi ahli mesyuarat ya, ahli syura. Kalau sekarang macam parlimen lah agaknya kan. 40 tahun. Tapi tahu tak hakim ni umur berapa? Dia dah diterima sebagai anggota Darun Nadwah. 15 tahun. Ya, 15 tahun. Dia dah jadi ahli Darun Nadwah ni. Dan dia ni, dia kata satu-satunya manusia yang lahir dalam Kaabah. Subhanallah. Tu ya, maknanya kalau lah kata lahir dalam Kaabah tu satu keistimewaan besar, mungkin dialah diangkat jadi rasul ya. Tapi maknanya Allah tak kira kan tempat lahir kita. Ialah secara betul lah, adalah satu kelebihan, keistimewaan kan. Tapi dia terjadi Nabi pun, dan dia pun masuk Islam dah lewat. Tapi lewat tak lewat masuk Islam pun, dia sempat meriwayat hadis-hadis yang diriwayatkan daripada beliau berjumlah 50 bukan, Allah tersalah pula ya. Berapa hadis? Mana ni? Tak jumpa pula mana dia. Dia meriwayatkan hadis daripada Rasulullah 40 hadis. Ya, 40 hadis. Maknanya dia memang seorang yang bijak ya. Jadi dia salah satu-satunya dilahirkan di Kaabah. Diceritakan bahawa hari tu ada hari kebesaran apa, wallahu alam lah. Ya, ibunya yang tengah mengandung masuk bersama kaum wanita dalam Kaabah. Tapi dia bukan masa lagi nak bersalin ya. Tapi bila duduk dalam Kaabah tu, tiba-tiba dia sakit nak bersalin. Jadi mereka pun carilah apa hamparan, dan dia terus melahirkan hakim ni dalam Kaabah ya. Jadi berkenalan ya dengan perawi kita. Okey, jadi apa tadi? Dia lewat memeluk Islam walaupun dia seorang yang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah radhiyallahu anha. Ya, semasa sebelum Islam, dia yang membeli Zaid bin Harithah di pasar Ukaz. Ya, dia membeli dengan harga berapa harga? 600 dirham. Dia beli Zaid di pasar Ukaz dan dia hadiahkan kepada Khadijah radhiyallahu anha. Dan apabila Khadijah radhiyallahu anha berkahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau hadiahkan Zaid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu nak tunjukkan rapatnya hubungan kekeluargaan mereka. Dan dia dikatakan seorang yang sangat pemurah.
Okey, dia kan baru masuk Islam masa Fathu Makkah, dan dia antara orang yang muallafah qulubuhum, ya, orang yang dijinakkan hati. Apa perkataan jinak, yang lebih sesuai, dia nak diikat hati dia lah kan. Di mana masa peperangan Hunain tu, dan beliau sempat bersama dalam peperangan Hunain, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat ghanimah yang sangat banyak, dan kebanyakan, boleh dikatakan hampir semua ghanimah tu Rasulullah beri kepada orang Mekah, ya, untuk tujuan menambah hati mereka, ya. Dan di antara orang yang dapat habuan yang banyak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Hakim ni lah, ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya berapa ekor, ya, 100 ekor unta. 100 ekor unta Rasulullah beri. Tapi selepas itu, selepas dia ambil tu kan, dia tak ambil langsung dah apa-apa pemberian daripada pemerintah Islam. Ya, zaman Abu Bakar dia tak ambil apa-apa. Masa pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dia tak ambil apa-apa, dan dia sangat pemurah. Apa saja kebaikan yang beliau lakukan semasa jahiliah, beliau lakukan semasa Islam, ya. Dikata di sini dalam kata sepintas lalu tentang Hakim ni, dikata dia sempat menunaikan haji. Semasa haji tu dikata dia menginfakkan 1000 ekor kambing. Semasa haji menginfakkan 1000 ekor kambing, dan 100 orang pembantu lelaki dan perempuan hari Arafah. Maknanya sekarang kan tabung haji bawa kata apa, petugas-petugas haji kan, yang dibayar gaji oleh tabung haji, ya. Tapi ni Hisham dia menyediakan 100 orang yang berkhidmat untuk hujaj, ya, lelaki dan perempuan. Apa lagi? Banyaklah lagi, ya. 100 ekor unta yang diinfakkan masa musim haji itu. Dan dia hidup 120 tahun. 120 tahun, 60 tahun masa jahiliah, 60 tahun dalam Islam. Seimbang. Jadi itu lebih kurang lah, detailnya boleh baca lah dalam sirah. Tapi nak memperkenalkan tentang periwayat hadis yang kita baca pada pagi ini, ya. Okey, jadi apa hadis yang diriwayatkan oleh Hakim ni? Jadi dia berkaitan dengan tajuk kita lah, as-sidq. Jadi katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bayyi'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Al-bayyi'ani ni maknanya dua orang yang berjual beli. Maknanya seorang pembeli, seorang penjual lah, ya. Tapi dia sebut asalnya al-ba'i' tu penjual, al-mushtari pembeli kan. Tapi untuk dua orang tu dia sebut al-bayyi'ani. Kalau nak terjemah macam dua orang yang berjual kan, tapi sesama jual dia tak berlaku akad kan. Jadi berlaku akad maknanya ada seorang penjual, ada seorang pembeli. Al-bayyi'ani, maknanya dua orang yang berakad jual belilah, ya, maknanya pembeli dan penjual. Bil khiyari ma lam yatafarraqa. Bil khiyari ma lam yatafarraqa maksudnya dia boleh pilih. Maknanya selepas akad tu, selagi mereka tak berpisah, mereka diberi pilihan sama ada nak confirmkan akad tu ataupun nak cancel. Kan? Jadi beli katalah buku ke, ya. Jadi dah akad dah. Okey, saya jual, saya beli. Harga RM50, katalah. Kemudian selagi mereka tak malam yatafarraqa, ya, selagi mereka tak berpisah daripada tempat akad tu, majlis akad tu, maka mereka berhak untuk batalkan ataupun
teruskan. Itu pilihan. Itu dipanggil bil khiyari. Malam yatafarraqa. Jadi fa in sadaqa wa bayyana. Yang ni tajuknya, yang berkaitan dengan tajuk kita ni. Fa in sadaqa wa bayyana. Maknanya sekiranya kedua-duanya benar dalam jual beli tu. Maknanya penjual dia menjual barang yang benar seperti apa yang dinyatakan. Tak ada tipu, tak ada kurang, tak ada cacat, kan? Itu sedekah. Wa bayyana, dan begitu juga pembeli, ya, sedekah juga, maknanya membayar dengan harga yang betul, sebagaimana dipersetujui, dan bukan duit palsu, kan, dan sebagainya lah, ya. Wa bayyana, dan wa bayyana tu maknanya kedua-duanya menjelaskan barang yang dijual ni. Maknanya kalau ada rosak ke, ataupun kadang expire kan, jual makanan tak cakap, petang ni dah nak habis, pagi dia dijual lagi umpamanya, kan. Jadi maknanya kalau kedua-duanya jujur, dia panggil apa, sedekah, maknanya jujur, wa bayyana, dan menerangkan apa kelebihan seorang cerita lebih, ya kan. Kalau kadang cerita yang kelebihan tu sampai melampau-lampau, kan. Tapi dia menceritakan dengan benar kelebihan, kekurangan, apa yang tak boleh, apa yang boleh tentang barang yang dijual tu. Jadi fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Ya, diberkati untuk kedua-duanya, masya-Allah. Bukan penjual saja, pembeli pun diberkati. Diberkati, burika lahuma, diberkati bagi kedua-duanya dalam urusan jual beli tu. Jadi maknanya inilah nak cerita Islam ni. Untuk dapat pahala, keberkatan, bukan hanya duduk di masjid, solat, baca Quran, ataupun duduk di rumah berzikir. Maknanya dalam urus niaga kita, jual beli, kan. Ni tak kira lah jual beli apa ni, kan. Nasi lemak ke, makanan ke, pakaian ke, apa saja, kena ada dua perkara ni, iaitu sedekah wa bayyana. Jujur dan menjelaskan dengan benar, dengan betul. Ceritakan perkara yang kita rasa ni pembeli kena tahu ni. Kena bagi tahu secara jelas, secara terang. Jangan sorok, jangan menipu. Sebab Nabi SAW sebut yang sebaliknya tu, wa in katama. Sekiranya kedua-duanya katama, rahsiakan. Dia tak cerita. Kata makanan ni sebenarnya dah nak expired dah, kan. Ataupun apa-apalah. Nak buat contoh apa, kan. Kalau katakan buku, selalu kita beli buku, kan, dia balut dengan plastik, kan. Macam mana tu kalau dalam tu cetak kosong ke, ataupun apa lagi lah, yang besar-besar lagi lah, kan, beli rumah ke, kereta ke, apa, kan. Wa in katama, kalau sorok, wa kadzaba, dan bohong. Bohong. Ini nipu lah, kan. Tak cerita dengan benar, kan. Berdakwa kalau ubat ni dapat menyembuhkan macam-macam, kan. Kata overclaim. Kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Muhiqat maknanya dihapuskanlah, dibinasakan. Maknanya tak ada keberkatan lah, lawan keberkatan. Jadi maksudnya di sini jelas di sini, kan, bagaimana Islam itu syumul, Islam itu menyeluruh, Islam mengajar kita berakhlak mulia. Berakhlak mulia dalam urusan apa sekalipun. Jadi hal jual beli ni, orang kata urusan dunia lah, kan. Tak nampak macam, tak nampaklah keakhiratannya. Tapi walaupun dalam urusan duniawi ni
Kita jual apa, syarat jual tu dah tentulah barang yang halal kan. Jual barang yang halal pun tak boleh nak tipu, tak boleh nak sorok-sorok, tak boleh nak khianat. Jadi kalau kita jujur dalam urusan jual beli tu, tak kiralah pihak penjual pembeli, kan. Kalau dulu orang jual beli dengan tukar barang kan, yang tukar apa, tukar sayur dengan ikan ke apa, jadi kedua-duanya mesti jujur, benar, dan jangan menipu. Selalu orang kata kalau timbang kan, selalu nak beli buah, kalau ditimbun banyak, kat atas tu nampaklah buah tu segar, besar-besar kan. Bila pembeli nak beli, dia ambil yang dekat belakang tu kan, kat belakang kita, depan dia letak yang kecil-kecil je ambil tu. Ada yang kita tengok video ditukar pun kan, benda yang kita pilih itu, yang lain dia cepat je dia tukar bubuh hak lain. Memang itu tak ada keberkatan ya. Hadis ini muttafaq alaih. Jadi mala ya tafarraqa ni selagi tak berpisah. Tak berpisah. Sebenarnya bab khiyar ni sebenarnya banyak jenis lah. Maknanya macam mana kita nak agak berpisah tu? Katalah kita jual beli dalam bas. Memanglah perjalanan bas tu jauh. Jadi apakah selagi duduk dalam bas tu boleh khiyar? Tapi sebenarnya berpisah maksud tu dia ikut uruf lah. Kalau dalam bas tu mungkin pembeli dia pergi kat depan nak beli kan, tempat yang orang jual tu duduk seat depan, lepas tu bincang-bincang, okey, beli, jual. Jadi kalau dia dah balik ke tempat dia tu, kiranya dah berpisah lah daripada majlis, kan. Tapi selagi duduk kat situ tak berpisah lah, itu ikut uruf lah. Tapi kalau beli online macam mana? Kan, dah bayar. Lepas dah bayar, dah sign dah, kredit kad ke apa. Lepas tu, bila berpisah tu. Jadi mungkin dah tutup dah aplikasi tu ke apa kan. Jadi ikutlah urus macam mana takrif malam ya tafarraqa tu. Tapi sebenarnya ada khiyar yang kita dipanggil khiyar syarat. Kita boleh letak syarat, maknanya kita sama-sama sepakat. Dalam masa 3 hari, kalau tak puas hati, boleh pulangkan. Ataupun, yalah dalam masa 3 hari lepas dah jual beli tu dah berpisah dah. Tapi kena setujulah. Kena letak tempoh. Misalnya 3 hari ke seminggu ke. Mungkin lepas tu pembeli ni jumpa yang lebih bagus ke, harga lebih murah ke apa kan. Jadi maknanya kita boleh letak syarat untuk khiyar ni. Dan ada macam-macam jenis khiyar lah ya. Kalau kita kena buka buku fiqh lah, bab muamalah ya. Dalam saya tengok jugalah sekali lalu dalam mazhab Syafi'i pun ada berbelah-belah jenis khiyar ya. Khiyar majlisnya, khiyar syaratnya, khiyar tadlis, macam-macam jenis lah kan. Jadi dalam bab itulah kita akan bincang. Tapi apa yang kita nak sampaikan di sini ialah hadis yang berkaitan dengan bab kita, pentingnya bersikap benar, pentingnya bercakap benar, pentingnya berpegang kepada kebenaran dalam muamalah. Jadi benar ini bukan hanya dari sudut iman kita, mesti iman yang benar, tapi benar dalam seluruh aspek kehidupan kita, termasuklah dalam urusan duniawi mahdhah, urusan duniawi semata-mata, duniawi lah kan jual beli ni, kan. Jadi Islam mengharamkan menipu, Islam mengharamkan apa orang kata, menyembunyikan. Baru terfikir perkataan menyembunyikan, katama tu kan, menyembunyikan perkara yang sepatutnya diketahui oleh pelanggan kita. Pelanggan kita. Ada tak berlaku dalam masyarakat kita? Mestilah ada kan. Kalau tak ada,
tak adalah timbul pergaduhan dan sebagainya. Jadi bayangkan ya, kalau semua orang Islam berpegang dengan akhlak yang diajar oleh Islam ni. Amboi, Masya Allah kan. Sejahtera hidup ya. Tak adalah ragu sana, ragu sini, tak percaya sana, tak percaya sini kan. Tapi sebenarnya inilah Islam nak didik kita ya, menjadi insan yang berpegang kepada kebenaran. Ya, jadi itulah hadis terakhir dalam bab as-sidq yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ya. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Okey, kalau ada soalan kena tulis kat sini lah ya. Ni ramai yang bagi salam ni, Ustazah tak sempat lah nak jawab semua salam-salam ni. Ni ada soalan bab as-sidq. Tuan Haji tanya itu bab apa? Kitab Riyadhus Shalihin bab as-sidq ya, bab as-sidq. As-sidq ini bab ke berapa ya? Sebenarnya dalam bab awal-awal lagi as-sidq ni. Saya tak tulis nombor bab ke berapa. Okey. Ada soalan ke tentang hadis tadi? Okey, tak ada, belum ada soalan. InsyaAllah kalau tak ada soalan, kita akan masuk bab seterusnya lah ya, bab seterusnya iaitu bab al-muraqabah. Bab al-muraqabah. Jadi dalam huraian di sini dia kata al-muraqabah ni ahadu maqamil ihsan al-musyar ilaihi fi hadis Jibril. Jadi muraqabah ni salah satu daripada maqam ihsan yang disebut dalam hadis Jibril. Ingat kan hadis Jibril, hadis kedua dalam hadis 40 tu. Ramai yang dah hafal ni, orang yang menonton ni Ustazah percaya ramai yang dah hafal. Ni kira hadis panjang juga hadis kedua dalam bab hadis 40 tu, iaitu Jibril sebut dalam ihsan tu, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kan ihsan tu ada dua, anta'budallah ka'annaka tarahu. Itu maqam pertama. Jadi itu dia kata salah satu maqam ihsan tu. Jadi ihsan ni dia dua, anta'budallah ka'annaka tarahu, beribadah kepada Allah seolah-olah engkau nampak Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi inilah dia, kalau kamu tak rasa nampak Allah, tak tengok Allah, maka fa innahu yaraka. Jadi Allah melihat kamu. Jadi itulah makna muraqabah ni, maksudnya kita rasa sentiasa sedar bahawa Allah sentiasa nampak kita, itu muraqabah. Yang dia kendaki di sini. Dia bawa di sini hadis daripada Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu imanil mar'i, iman seseorang yang paling afdal, an ya'lama anna Allah ma'ahu haitsu kana. Jadi afdalu imanil mar'i, dia kata imanil mar'i an ya'lama, bahawa dia mengetahui anna Allah ma'ahu, bahawa Allah bersamanya, haitsu kana, di mana saja dia berada. Itulah maksud muraqabah ni. Muraqabah. Ya, salah satu daripada maqam ihsan. Kalau pembelian dengan surat kontrak, masih ada ruang khiyar tukar fikiran dalam jual beli tu. Jadi ni soalan Dr. Nurhani. Itulah tadi Ustazah ada sebut, sebenarnya banyak jenis khiyar. Jadi yang ni kita kena baca bab tu. Dia ada. Mungkin boleh letak syarat, boleh kalau nak khiyar yang ini mungkin boleh kita masukkan dalam bab khiyar syarat.
Jadi maknanya dalam kontrak tu kita dah letak syarat, setuju dua-dua pihak bahawa kita boleh tukar kontrak ni sekiranya tukar fikiran, batalkan kontrak dalam masa beberapa hari lah, macam 3 hari ke, seminggu ke, sebulan ke. Tapi kena setuju selagi tak berpisah majlis tu. Dalam akad ke ataupun selagi tak malam yatafarraqa lah. Tapi kalau dah berpisah baru nak letak syarat tak boleh. Jadi kalau nak buat syarat, ya selagi mana kita tak berpisah daripada majlis tu, ya. Dan syarat tu pula kena jelaslah tempohnya dipersetujui bersama, ya. Seminggu atau 10 hari dan sebagainya, ya. Agak harap menjawab soalan Dr. Nohani. Tapi untuk detailnya itulah kita kena buka bab fiqh, bab muamalah lah, insya-Allah. Okey. Jadi bab muraqabah, jadi kebiasaan Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin ini, sebelum beliau membawa hadis yang berkaitan dengan bab yang hendak disampaikan, beliau akan mulakan dengan beberapa ayat Quran yang berkaitan dengan bab yang hendak dibincangkan. Okey. Jadi pertama beliau membawakan ayat Quran daripada surah Asy-Syu'ara ayat 218-219. Allazi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Ini Allah Subhanahu wa taala yang yaraka hina taqum, yang melihat kamu ketika kamu berdiri. Berdiri, wa taqallubaka fis sajidin, dan kamu bergerak masa sujud. Itu maksudnya masa solat lah, kan. Ini salah satu orang kata apa, uslub Quran, ya, nak memberi gambaran. Kalau Allah kata dia melihat kamu ketika kamu solat, kan dia macam agak kaku, kan. Tapi bila sebut masa berdiri, masa sujud, kan nampaklah solat tu bergerak, kan, daripada diri, daripada duduk. Maknanya ketika kita berdiri Allah nampak, bila kita rokok, kita sujud, semuanya Allah nampak. Jadi maknanya Allah memperingatkan, bila kita rasa Allah melihat tu, tu Allah naknya kita merasai Allah sentiasa melihat kita, tak kira lah sama ada kita berdiri atau ketika kita sujud. Dan dalam surah Ali Imran Allah sebut apa? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Maknanya dalam semua keadaan, semua ketika Allah, kita mengingati Allah dan Allah sentiasa memerhatikan kita. Jadi yang pentingnya nak tanamkan dalam diri kita bahawa setiap masa, setiap ketika, setiap keadaan Allah sentiasa memerhati. Jadi dengan ingat Allah sentiasa memerhati, itulah lahirnya sifat muraqabah itu, ya. Dan dalam surah Al-Hadid ayat 4 Allah sebut wa huwa ma'akum aynama kuntum. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia, yakni Allah, bersama kamu aynama kuntum, di mana saja kamu berada. Jadi tak boleh lari lah, kan, tak boleh lah nak sorok kat mana-mana. Inilah kisah seorang yang popular, ya, seorang pemuda yang jumpa ulama, tanya macam mana dia nak masuk syurga tapi tak nak berhenti maksiat. Jadi ulama tu jawab apa? Dia kata, ada berapa? 5 syarat ke, dia kata. Kalau kamu tak nak berhenti buat maksiat tapi nak masuk syurga, macam mana? Pertama, apa dia kata? Kamu cari tempat yang Allah tak nampak. Cari tempat mana nak buat. Saya tak ingatlah yang seterusnya, tapi ada 5 perkara lah yang disebutkan. Salah satunya, cari tempat yang Allah tak nampak. Boleh? Pemuda tu jawab, tak boleh. Okey, kalau tak boleh, pergi buat maksiat di bumi lain. Allah, lakilah teruk, kan? Nak bumi mana? Di mana nak pergi? Nak terjun dari bumi ni pun nak terjun kot mana, kan? Tak nampak mana sepadannya, kan? Jadi cari tempat bumi lain. Tak boleh juga. Lepas tu, ketiganya,
Kita tak boleh nak cari bumi lain, tak boleh cari tempat yang Allah tak nampak. Jangan makan rezeki Allah. Duduk atas bumi Allah, tapi jangan makan rezeki Allah. Lepas tu nak makan apa? Tak makan boleh hidup? Tak boleh hidup. Kemudian kalau nak rezeki, yang bukan rezeki Allah, nak ambil dari mana? Turun dari langit pun, langit Allah juga. Nak korek dalam bumi, bumi Allah juga. Itu macam mana? Nak sihir? Tiba-tiba je ada makanan. Mana boleh kan? Tak ada siapa yang boleh buat. Ahli sihir pun tak boleh kan? Mana ada kan? Jadi tak boleh. Tak boleh, jangan makan rezeki Allah. Itu yang keempat apa? Kalau macam tu, bila Malakul Maut datang nak ambil nyawa, minta tangguh. Okey, malaikat tangguh. Jangan ambil dulu nyawa aku. Aku nak taubat, aku nak ibadah. Allahu Akbar. Kalaulah boleh buat macam tu, mungkin ramailah kan orang nak pilih tu. Tak dapat kan? Tak ada. Faiza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak boleh nak lewat walaupun 1 saat, 1 detik, wa la yastaqdimun. Tak boleh nak dahulukan juga. Cepatlah mati, tak tahan sangat dah ni, sakit. Tak boleh juga. Jadi maknanya Allah dah tetapkan ajal tu. Jadi kadang tak tahu pun bila ajal kita kan. Duduk elok-elok tengok. Duduk bercakap elok-elok tengok. Dah berhenti dah. Kan. Ada yang tengah tidur macam-macam kan. Memang tak ada. Tak boleh juga. Jadi pilihan terakhir apa dia kata? Bila malaikat nak campak dalam neraka, lawan. Allahu Akbar. Lagilah tak mampu nak lawan ya. Lagi kan kat dunia ni pun kalau boleh lawan dengan Rakib Atid tu. Yang catat sebelah kiri tu, cakap kat dia, jangan catat. Kalau boleh lawan yang itu pun, kan tak boleh ke? Kita pun tak nampak pun dia duk mencatat. Ya, okey. Jadi itu dia kata wahwa ma'aikum ainama kuntum. Surah Al-Hadid. Surah Ali Imran yang dibawa oleh Imam An-Nawawi. Inna Allaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Surah Ali Imran ayat 3. Inna Allaha la yakhfa alaihi syai'. Sesungguhnya Allah la yakhfa alaihi syai'. Maknanya tidak terlindung, tidak tersembunyi sesuatu pun daripadanya di langit, di bumi, fil ardi wala fis sama'. Jadi sebut bumi, sebut langit tu, dan termasuklah antara langit dan bumi ni. Jadi di bumi kat mana? Di bumi ni atas darat ke, dalam air ke, bawah bumi ke, ceruk mana? Tak ada satu pun yang terlindung. Dan kita termasuk yang ada di atas bumi. Dan yang ada pada kita pun, yang zahir ni, anggota zahir kita, mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, semuanya tak terlindung dari ilmu Allah. Dan termasuklah yang dalam, yang ada dalam kepala, duk fikir, tu Allah sebut alimun bizatis sudur ala ya'lamu man huwa dalam surah Al-Mulk tu, alimun bizatis sudur, Maha mengetahui apa yang ada dalam dada. Jadi maknanya fil ardi itu bukan saja ya atas bumi yang kita nampak atas ni kan, termasuk yang tersembunyi, yang tersorok-sorok tu, yang paling tersoroknya kata dalam hati kita lah kan. Itu pun Allah tahu. Tu dia kata la yakhfa alaih. Tak ada satu pun yang terlindung, yang tersorok daripada Allah. Fil ardi, yang di bumi. Jadi sebut bumi, saya katakan tadi, termasuklah dalam airnya, dalam tanahnya, dan apa semua bumi. Nama je bumi, semua sekali lah. Langit apa lagi lah, kita tak boleh nak pendetailkan dia, sebab kita nampak macam kerawala, bintang-bintang semua lah. Semua tu bintang, berapa bilion bintang, semuanya
tak ada yang tersembunyi. Yalah semua makhluk dia kan. Takkanlah ada makhluk dia yang dia tak tahu kan. Tak mustahil kan. Tak pernah sabar. Tu dia kata innallaha la yakhfa alaihi syai'un, sikit pun fil ardi wala fis sama. Jadi maknanya apa orang kata apa alasan yang kita berani nak lawan dia. Allahu akbar ya. Tak jauhlah daripada kita melawan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Imam An-Nawawi juga bahawa inna rabbaka labil mirsad. Surah Al-Fajr ayat 4. Labil mirsad. Jadi yang tu tak dikata dia tak sembunyi, dia tahu. Kemudian yang ni dia sebut labil mirsad, sentiasa memerhati dan mengawal. Jadi inna rabbaka labil mirsad. Maknanya perhati semua amalan hamba dia. Tak ada satu pun yang Allah abaikan. Allahu akbar ya. Dan ayat terakhir yang dibawa surah Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Nur Aini Mahmud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Banyak yang bagi salam ya. Tak sempat nak jawab satu-satu. Semua jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya'lamu kha'inatal a'yun. Maknanya Allah mengetahui kha'inatal a'yun. Maknanya pandangan mata. Orang kata apa? Nak jeling-jeling, nak tipu-tipu tengok. Kan? Nak tengok. Kha'inah maknanya mata yang mata khianat. Mata khianat tu apa? Kita nak curi-curi pandang perkara yang kita tak patut pandang. Kita ingat tuan dia tak tahu kot, kita jenguk-jenguk tengok apa ada dalam mesej dia tu. Kan? Kha'inat orang duk baca mesej, kita pun jeling-jeling. Tu kha'inat a'yun. Wa ma tukhfis sudur. Makna dan apa yang tersimpan dalam dada. Apa dalam dada tu? Maknanya isyarat kepada hati kita, perasaan kita. Maknanya yang paling halus semuanya Allah tak terlindung. Jadi ini peringatan-peringatan untuk mendorong kita supaya bermuraqabah. Sentiasa rasa Allah memerhatikan kita. Jadi apa tujuannya muraqabah ni? Tujuannya ialah supaya kita tidak melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya supaya kita menjauhkan diri daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tujuannya supaya kita sentiasa berwaspada dan tidak berani untuk melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa kesannya bila Allah nampak, bila Allah tahu? Apa kesan dia? Kesannya neraka lah kan. Ini yang kita tak naknya. Ini yang kita tak nak. Sebab Allah bila dia tahu, dia bukannya buat dak ke buat lah, kena buat kan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Buat sikit pun dia akan tengok, maknanya ada balasan. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang buat kejahatan walaupun sebesar zarah, dia akan tengok, maknanya akan menerima balasannya. Jadi macam mana untuk kita mengawal diri supaya tidak melakukan kejahatan walaupun sebesar zarah? Ialah dengan sentiasa merasai pemerhatian Allah Subhanahu Wa Taala. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu sentiasa memerhati. Tak kira kamu berada di mana, nak sorok macam mana pun tak boleh. Nak sorok tang mana pun tak boleh. Nak cari tempat tak boleh. Tak ada tempat, tak ada masa, tak ada ketika. Masuk bawah selimut tak boleh. Macam contoh yang ulama jawab kepada pemuda yang tanya dia tadilah kan. Tanya tadi macam mana nak masuk syurga tapi tak nak berhenti maksiat. Itulah dah 5 perkara tu. Kalau boleh buat salah satu daripada 5 tu, bolehlah. Kan nak elak diri daripada neraka walaupun buat maksiat derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah
kita hidup ni sementara. Kita hidup ni hanya seketika dan negeri abadi kita adalah akhirat. Jadi di akhirat ni dia berbeza dengan kita datang ke dunia. Ni saya selalu sebut. Bezanya kita datang ke dunia, Allah dah sediakan segala yang kita perlukan. Langit, bumi dan segala macam yang ada di atas muka bumi ni, Allah dah cipta sebelum kita hadir lagi. Kita hadir, udara dah ada. Hadir-hadir kita kat dunia ni dah ada udara, dah ada tanah tempat tinggal, ada langit sebagai bumbung, ada macam-macam keperluan. Wallazi sakhkhara lakum ma fil ardi jami'a. Dia yang telah mentaskhir, menyediakan untuk kamu segala yang ada di bumi ni. Dan Allah sediakan sebelum kita, lama sebelum kita lahir lagi. Dan dalam perut mak kita pun Allah dah tulis dah rezeki kita. Dah tulis dah rezeki untuk kita. Maknanya kita lahir dah bersama rezeki yang dah disediakan. Lahir je tengok. Kita tak pernah fikir pun nak beli baju apa. Tengok, lahir-lahir je mak dah prepare. Itu rezeki kita lah tu kan. Mak dah prepare tilam, dah prepare bantal, dah prepare selimut, prepare seluar, prepare baju, prepare pampers, prepare botol susu. Macam-macam mak ayah dah prepare untuk kita. Semua tu rezeki yang Allah dah sediakan untuk kita sebelum kita lahir ke dunia ni. Faham kan? Jadi kita tak payah risau tentang rezeki sebenarnya. Sebab Allah dah sediakan. Bayangkan kita lahir je, tak pernah terfikir pun nak apa? Tak pernah rancang pun kan. Nak baju apa, merah, biru, hijau, kuning, tak ada. Semuanya dah penuh bakul dah. Mak ayah dah prepare untuk kita sebelum kita lahir. Itu rezeki kita. Dan makin besar kita akan dapat rezeki. Banyaknya dari arah yang kita tak duga. Walaupun kita sunnahnya kena berusaha lah kan nak dapatkan rezeki tu. Tetapi apa yang sampai adalah apa yang Allah dah catat untuk kita. Tapi dan ada satu hadis Nabi sebut lebih kurang maksudnya kita tak akan mati seorang anak Adam selagi rezekinya masih ada kat dunia ni. Maknanya selagi mana kita tak mati, rezeki tetap ada lagi. Belum habis lagi lah rezeki yang Allah sediakan untuk kita tu. Jadi tak payah fikir, tak payah sehati lah. Jadi, tetapi akhirat nanti berbeza. Sekali nyawa kita ditarik, dicabut dari jasad kita, kita dibawa ke kubur, tak ada apa yang disediakan untuk kita di sana, tak ada. Tak ada rezeki dah. Yang kat sana semua yang kita bawa di sini. Jadi itu dah kena muraqabah tu. Jadi kita nak buat apa? Masuk kubur, itulah lubang tu. Jadi kubur tu nak jadi apa? Nak sempit ke, nak luas ke, nak gelap ke, nak terang ke? Tak boleh cari dah masa tu. Kalau gelap, tak boleh, tak ada suis. Nak terangkan kubur tu. Dah sempit sangat. Tak boleh dah siapa nak luaskan. Jadi luasnya kubur, terangnya kubur ialah apa yang kita sediakan sekarang. Apa yang kita sediakan sekarang. Yang masuk je dalam kubur, bermulalah kita menerima apa bekalan-bekalan yang kita sediakan sekarang. Daripada kubur, lepas tu bangkit pada mahsyar nanti. Allahu Akbar kan. Bangkit pada mahsyar nanti pun terbangkit dalam keadaan ikut apa yang kita sediakan sekarang lah. Kan, ashtata. Bermacam-macam jenis orang bangkit daripada kubur nak pergi ke padang mahsyar itu. Okey, jadi ada pakaian ke, tak ada pakaian ke, hari ni kita kena ready ni. Semuanya Allah simpan untuk kita. Kalau tak ada apa yang kita bekalkan, kita dapat apa-apa. Dan masa perhimpunan tu, tak tahulah berapa lama perhimpunan tu
dengan manusia daripada sejak Adam sampai hari kiamat, berapa ramainya, dengan panasnya matahari sejengkal, dengan peluhnya, kan. Nabi kata ada orang yang berenang dalam peluh tu, bukan air banjir macam sekarang kan, banjir peluh. Weh. Ada orang yang sampai peluh sampai kaki, sampai buku lali, ada sampai lutut, ada sampai pinggang, ada sampai dada, dan ada yang sampai ni hidung hidung. Semuanya itu berdasarkan persediaan bekalan yang kita kumpulkan sekarang. Yang kita kumpulkan sekarang. Tak ada yang baru. Tak boleh cari dah masa tu. Nak minta tolong mak tak tahu kat mana. Nak minta tolong anak pun tak tahu kat mana. Nak minta tolong suami pun tak tahu kat mana. Nak minta tolong siapa? Nak minta tolong pemimpin, lagilah. Pemimpin dengan rakyat, pemimpin dengan pengikut masa tu bergaduh. Kerana engkau lah kau jadi macam ni. Pemimpin kata, nak salahkan aku pula. Engkau yang ikut, tak fikir. Kan? Tak boleh, tak ada apa. Tak ada tempat kita nak bergantung. Jadi pada masa tu Nabi kata ada 7 golongan yang senang je dapat payung. Itulah yang kita nak usahakan. Biar termasuk dalam 7 golongan ni. Kan? Dapat payung, dapat berlindung di bawah arash, di bawah yang zil, kan. Allah sediakan bayangan, payung ke kemah kau, nama apa, wallahu a'lam lah. Tapi tempat berlindung yang Allah sediakan untuk 7 golongan tu, yang mana tak ada dah yang lain, tak ada lain. Allah nak masuk situ pun berdasarkan amalan kita sekarang. Bukanlah Allah pilih-pilih nak cari siapa-siapa, tak. Allah pilih berdasarkan amalan kita sekarang. Dan Nabi dah bagi tahu dah kriteria untuk layak masuk bawah kemah tu. Jadi kita cubalah, kan? Kita cubalah jadikan diri kita memiliki salah satu daripada 7 tu. 7. Betul ni 7. Kan? Sab'atun yuzilluhumullah. 7 golongan yang Allah payungkan. Allah payungkan lah, kan. Yauma la zilla illa zilluh. Dia tak ada payung dah, tak ada kemah dah kecuali payung itu. Apa dia? Imamun adil. Yang pertama Nabi sebut imamun adil, pemimpin yang adil. Masya Allah. Maknanya betul wah orang dapat jadi pemimpin ni, kan. Tapi syaratnya kena adil lah. Macam mana nak adil? Nak dapat tempat pemimpin tu janganlah rampas, janganlah khianat. Itu dah awal-awal lagi tak adil, kan. Jadi adil tu maknanya dia memang selayaknya dia mendapat tempat tu. Jadi bayangkan kalau dia dapat dengan cara menindas orang, dia adil tak? Jadi tak boleh saya pemimpin ni. Tak, bukan semua pemimpin adil. Pemimpin yang adil. Jadi maknanya itulah kata Islam tak memisahkan antara kehidupan duniawi ni. Kata selalu kita nampak ini politik di urusan duniawi, apalah ada berebut-rebut nak jadi ketua lah apa semua, kan. Sebenarnya jadi ketua itu satu kelebihan. Nabi pun kan Nabi Ibrahim pun bila Allah kata ini apa dia kata, apa dia, yang Allah kata dia akan jadikan Nabi Ibrahim tu imam, kan. Wa izibtala Ibrahim marabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Apa tu lepas tu, ya, tak ingat dah ayat tu, kan. Tapi selepas Allah kata Allah jadikan dia imam tu, qala min zurriyati, Nabi Ibrahim pun minta supaya zuriat dia pun jadi imam macam dia. Tapi Allah kata la yanalu ahdiz zalimin. Bukan semua, kan. Orang yang zalim
tak akan dapat mewarisi kepimpinan yang diamanahkan, yang dianugerahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau kita dilantik jadi pemimpin, macam mana? Kalau kita layak kan dengan kelayakan yang ada pada kita dan Allah izinkan kita dilantik dengan cara yang betul, bukan cara khianat, tipu. Jadi berusahalah menjalankan tanggungjawab dengan adil. Jadi keadilan itu dengan adil itu melayakkan kita duduk di bawah zil, payung. Banyak 7 baca bab lain lah kan. Tapi nak ceritanya bahawa kedudukan kita di sana sepenuhnya bergantung kepada apa yang kita sediakan sekarang. Sekarang tak boleh, sana tak boleh, tak ada. Allah tak sediakan apa-apa pun untuk kita. Sehingga masuk syurga pun nak dapat rumah pun kita bina sekarang. Pokok pun kita tanam sekarang. Kan? Antara pesanan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masa jumpa malam Mi'raj tu, Nabi Ibrahim kata, bagi tahu umatmu, syurga ni tanah subur yang lapang. Jadi dikosong sebenarnya syurga tu. Jadi pokok-pokok tu kita tanam sekarang. Tanam. Macam mana nak pergi tanam kat syurga tu? Tanam dengan amal soleh lah. Kan, dengan zikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tumbuhlah satu pokok kat sana. Kan? Jadi Nabi pun jadi makin banyak kita zikir subhanallah tu, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, makin banyaklah pokok kita. Kalau kita tak zikir apa-apa, tak tumbuhlah. Dan Nabi diperlihatkan malaikat sedang bekerja dalam syurga tu, sedang membina. Lepas tu dia kerja. Lepas tu kemudian dia berhenti. Lepas tu bagi kerja pula. Okey, lepas tu sekejap berhenti, sekejap kerja. Nabi tanya Jibril tu, kenapa tu? Duk buat apa? Buat kerja apa tu? Kan? Jadi Jibril kata dia sedang membina istana untuk si fulan. Jadi kenapa dia berhenti? Sebab tak sampai bajet kat dia. Apa bajetnya? Orang tu berhenti beramal soleh. Maknanya kalau kita kat dunia ni sedang beramal, amal soleh, kita beramal, berzikir, kerja yang soleh-soleh, malaikat kat sana sibuk duk bina istana untuk kita. Bila kita berhenti, kita tak buat kerja apa-apa ataupun kita buat benda lain, malaikat berhentilah. Dia tak sambung kerja tu. Macam sekarang jugalah kan, orang dapat projek, dapat peruntukan, sambung. Tak dapat peruntukan, terhenti, terbengkalai. Macam itulah. Kan? Jadi bila kita bangkit, buat kerja lagi, dia pun sambung. Sampai sudah. Macam itulah. Jadi maknanya, apa saja yang kita buat kat dunia ini, semuanya adalah bekalan, simpanan untuk kita nikmati di akhirat sana. Jadi inilah implikasi muraqabah ni. Kan? Kita sentiasa beringat, jangan buat benda-benda yang akan menyusahkan kita di akhirat nanti. Kan kita tak nak susahkan. Kat dunia ni pun kita tak nak susah. Tapi kat dunia ni kalau susah-susah sangat-sangat, bolehlah calling siapa-siapa kan. Tolonglah gini kan. Bolehlah minta tolong. Dan panggil Abik Liu ke kan, bagi tolong. Tak adalah kan teguran. Tapi sebab yang sekarang nampak yang cepat perginya, Abik Liu ialah ayat yang dipopularkan dalam media sosial lah. Tapi tidaklah bermakna orang lain tak tolong kan. Yayasan Ikram pun banyak juga tolong. Terutamanya ni Ikram Hulu Selangor ni banyak tolong, dia banyak duit. Alhamdulillah Mawadah pun dapat sebahagian daripada sumbangan Ikram Hulu Selangor. Jadi maknanya kat dunia ni semua orang tak nak susah. Tapi kalau pun susah, kita ada tempat nak mengadu. Yalah, mengadu pada Allah tu iyalah kan. Tapi
Dan sebab dia tak nampak kan, jadi kita dibolehkan memohon pertolongan makhluk dalam batas yang makhluk boleh tolonglah kan. Yang tak bolehnya minta tolong makhluk gaib, jin, syaitan, tak boleh lah kan. Sama manusia kalau sakit dia minta tolonglah doktor, tapi kena yakinlah yang menyembuhkan tu Allah. Tapi kat akhirat sana tak boleh nak minta tolong siapa-siapa, tak boleh kan. Yauma yafirul mar'u min akhi wa sahibatihi wa abi. Kan, semua orang lari daripada orang yang paling dia sayang. Sahabat dia ke, ayah dia ke, anak dia, tak ada, semua orang lari. Tak ada, tak boleh. Jadi itulah pentingnya muraqabah. Okey. Jadi tanpa muraqabah itulah kita lalai kan. Jadi macam mana nak ingatkan, itulah surah wal asri tu kan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Selalu ingat memperingati dengan kebenaran dan kesabaran. Itu pun tujuan supaya kita sentiasa menjaga diri daripada perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama, dalam diri kita sendiri kena sentiasa insaf dan ingat Allah sentiasa memerhati. Dan yang keduanya ialah dengan saling ingat memperingati antara kita satu sama lain. Ya, mudah-mudahan sampai ke hujung usia kita berada di atas jalan yang lurus, ya, jalan yang Allah redha. Jadi sahabat sekalian, nak masuk hadis pertama. Hadis ini sangat panjang, yang saya dah sebut tadi. Ada yang panjang, dan masa pun dah pukul 10. Walaupun kuliah ini sebenarnya diperuntukkan 1,5 jam, tapi saya rasa saya tak mampulah nak sambung bercakap biasa seorang 1,5 jam ni. Saya rasa saya akan berhenti sampai di sini dulu untuk hari ini. 1 jam cukuplah Fizah, ya. Ni Fizah yang letak masa 1,5 jam ni. Saya rasa Ustazah penat, tak bolehlah nak terus berceloteh 1,5 jam. Jadi, dan sebab hadis ni pun panjang, tak akan habis kita nak baca hari ni. Jadi untuk hari ini sampai setakat itu dululah, ya Fiza. Dan muslimat jamaah masjid Batu 16 dan juga sahabat-sahabat yang menonton pada pagi ini, insya-Allah kita akan berhenti setakat ini dulu. 2 minggu lagi kita akan sambung dengan hadis pertama bab muraqabah. Boleh, ya, insya-Allah. Ada soalan ke sebelum berhenti? Okey, nampaknya tak ada soalan. Saya minta maaf kalau ada tersasul, tersilap, tersalah. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan segala kelemahan itu adalah daripada diri yang serba kekurangan ini. Jadi terima kasih semua yang sudi bersama pada pagi ini, dan sila share lah kan, sila share supaya lebih ramai yang dapat manfaat daripada apa kebaikan yang ada. Kita berhenti dulu dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.